speech delay ni kalau dalam bahasa Melayu kelewatan pertuturan. Betul? Kelewatan pertuturan. Betul? Pertuturan speech. Kalau speech, language. Oh, okeylah. Language bahasa kan. Tapi boleh saya betulkan tak? Saya suka betulkan benda tu. Itu sebab tu bertanya itu. Macam Sebab parents suka cakap speech delay sebab anak tak bercakap atau lambat bercakap. Tapi sebenarnya kena check tau. Bercakap tu adakah maksudnya suara? Sebab kalau kita kata speech delay, dia berkaitan dengan suara. Maknanya suara tu kuat ke, perlahan ke, serak ke, ataupun berkaitan dengan oromotor, ataupun kita panggil artikulasi, masalah fonologi, maknanya pelat, ataupun gagap. Ataupun ada masalah apreksia. Dia cakap tapi macam, kalau katakan dalam keadaan dia takut, keadaan yang dia tak prepare. So dia memang macam gagap, tapi dia tak gagap sebenarnya. Selalunya berlaku bila orang tanya soalan kan, siapa nama awak? Dia terus tiba-tiba senyap, tak ada jawab. Terus freeze, gugup. Tapi kalau katakan kita main dengan dia, lepas tu kita tanya, nama saya Syarul, nama awak siapa? Dia boleh jawab. Itu kita panggil masalah apreksia lah, apreksia of speech. Dan ada juga dysarthria tu yang macam articulation problem lah. So tu speech ni berkaitan dengan suara, kelancaran dan juga fungsi fonologi dan artikulasi. Kan? Tapi yang parents selalu kata anak saya tak bercakap ni adalah kita panggil language delay. Tak bercakap maksudnya tak. Itu nanti kita bezakan kat sini nanti. Dia bukan speech. Pelat ni 2 tahun memang normal pelat sikit. Kan? Tapi yang parent cakap anak saya lambat ni sebenarnya language delay. Bahasa tu yang delay, lambat sebenarnya, bukan speech. Speech maksudnya mekanik dia punya ni boleh. Dia boleh sebut, dia boleh ni, tapi bahasa bahasa boleh juga kan, perkataan tu tak ada kan. Itu kalau kita panggil terus speech language delay. Kalau speech therapist lah, speech language delay. Tapi kan even dalam bahasa pun ada banyak bahagian. Bahagian mana sebenarnya? Itu tak cukup tu, tak cukup 1 jam hari ni. Itulah. Sebab itulah kalau saya suka kalau parents jumpalah speech therapist, senang. Nak tahu anak saya ni speech delay ke, language delay ke, bahagian mana ke, apa sebenarnya masalah dia. Bukan just cakap, anak saya lambat lah, dah 2 tahun tak bercakap lagi, lambat. Itu term yang selalulah kita dengar, tapi kadang-kadang tak betul. Kan, okay, saya dah ada 35 viewers kan, saya rasa kita boleh mula secara formal. Belum mula lagi. Belum. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada semua penonton kita pada malam ni. Episod keempat Sembang-Sembang Online Autism Malaysia. Hari ini dengan topik speech delay dan autisma bersama Encik Syarul Ikram Muhammad Yassin, atau lebih mesra dikenali sebagai Encik SI. Encik SI daripada SI Ori Therapy. Encik Syarul Ikram mempunyai pengalaman hampir 20 tahun sebagai SLP, Speech Language Therapist, dan adalah co-owner pemilik bersama SI Ori Therapy Center di Prima Samudra kan? Batu Cave. Dekat Batu Cave, yes. Assalamualaikum, apa khabar Cik SI? Baik. Okey. Macam mana ni? Kejap ya. Alright. So hari ni kita nak bincang tentang apa itu speech delay dan autisma. Bukan kita nak betul-betul belajar apa itu speech delay dan apa itu autisma, tapi kaitan antara speech delay dan autisma. Sebab kalau kita nak bincang betul-betul tiap-tiap satu tu tak cukup masa kan. Lepas tu rasanya dengan keadaan PKP sekarang, ibu bapa pun mempunyai terhad peluang untuk bawa anak pergi terapi. Kadang-kadang dekat hospital pun siap janji tu pun agak jauh antara satu kan, sela masa tu. Jadi di sini kita ambil peluang untuk belajar
dan memahami apa itu speech delay dan autisma supaya kita selepas ni dapat tahu di mana dan bagaimana untuk kita mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Soalan apa yang kita boleh tanya kepada terapis anak-anak kita, insya-Allah. InsyaAllah. Okay. So kita nak terus kepada soalan pertama atau Cik Sarah Ikram boleh perkenalkan diri sikit kalau ada apa nak tambah? Okay, nama saya Muhammad Syarif Ikram, memang biasa diorang panggil Encik SI lah ataupun Mr. SI. Saya dah terangkan kot. Nak tambah, saya lebih kepada nak berkongsi lah apa yang parents nak tahulah pasal autism dengan speech delay ni. So boleh tanya soalan lah kot. Okay. Soalan pertama, boleh tak Mr. SI secara ringkas perkembangan pertuturan normal bagi kanak-kanak di tahun? Sebab kita nak tahu apa yang ada masalah, kita kena tahu yang normal dulu kan. Ringkas je, ringkas. Saya sebenarnya normal development ni boleh dapat kat mana-mana. Boleh rujuk internet, boleh rujuk buku. Kalau nak tahu normal dengan normal, memang biasanya boleh rujuk lah. Even kalau pergi hospital pun ada banyak normal development yang kita boleh dapat daripada speech therapist kat sana lah. Okay. Biasanya lebih kepada kita nak tahu bila anak cakap. Betul tak? Betul. Biasa kita akan tengok 6 bulan pertama lah. 6 bulan pertama tu sangat-sangat penting. Sebab masa tu anak dah start mengagah, dah start macam senyum bila kita mengagah dia, dia dah start nak balas balik, babbling. Benda yang kita nak tengok ialah turn taking keluar suara tu. Maknanya kalau kita cakap, "Hai adik, adik lapar ke?" Dia boleh aga, ataupun abang. Dia boleh balas cakap bahasa dia. Bahasa dia. Kita cakap dengan dia macam normal dan kita berhenti, dia akan balas balik. Itu kita panggil turn taking lah. Turn taking tu kita nak tengok dulu. Yang tu selalunya kanak-kanak autism tak ada masa kecil. Sepatutnya umur berapa kalau normal? 6 bulan ke 8 bulan dah ada dah benda tu. Okey. Sebab parents sebenarnya kena banyak bercakap dengan anak lah. Dan bukan cakap je tanpa tunggu. Biasanya kita akan cakap dan tunggu. Adik, lapar? Tunggu. Dia jawab. So kita balas lagi. Oh, nanti ayah buat susu. Kali ni susu sedap. Tunggu lagi. So nanti dia akan balas. Walaupun dia hanya agege, kan. So benda tu kita nak nampak. Lepas tu nanti lama-lama dia akan, sebutan dia makin sedap. Dekat setahun baru dia ada perkataan pertama. Itu pun kadang-kadang jelas, kadang-kadang tak jelas. Dan banyak babbling. Yang kita panggil bahasa Jerman tu lah. Bukan Jerman betul lah. Yalah. Macam-macam bahasa Jawa pun ada juga kan. So babbling tu, babbling pula, jargons tu ada masa umur setahun hingga setahun setengah. Dan jargon ni akan berkurang bila dia dah mula dengar banyak, dia mula tiru banyak dan dia start banyak perkataan-perkataan yang disebut betul. Nanti daripada dia start cakap, "Ma, ababababri." Satu perkataan betul, yang lain semua jargon. Daripada, "Ma, abang nak susu." Barulah kita dengar clear sikit. So biasanya setahun setengah tu dia dah start buat dua perkataan. Dia dah boleh combine dua perkataan dah. Nak tu, nak susu, ayah mana? Kan? Dia dah mula ada dua perkataan. Pada birthday dia yang kedua tahun, dia dah boleh buat 3 perkataan kadang-kadang. Dan kadang-kadang dia boleh menyanyi dah lagu happy birthday dia. Ini normal yang tak ikut buku. Kalau buku 2 tahun 2 perkataan. Tapi kita tengok budak zaman sekarang, 2 tahun, birthday umur 2 tahun dah membebel dah. Jadi perkataan pertama umur 1 tahun, 12 bulan. Biasanya. 24 bulan, 2 hingga 3 perkataan dan mungkin lebih lah. Ya. Dan biasa umur 2 hingga 3 tahun tu lah umur dia dah mula sangat banyak nak cari maklumat. Sebab dia dah tahu bercakap tu penting. Dia dah tahu yang setiap benda tu ada nama dia. Dan dia nak explore dan nak tahu banyak lagi benda. So, banyaklah dia nak belajar. Masa itulah semua benda kot. Parent akan kata, anak saya sangat nakal. Anak saya ni tak boleh duduk diam. Memanglah, dia nak belajar semua benda. Kan? Lepas tu dia tak suka pengajar dia. Lepas tu banyak tanyalah, apa tu, apa ni, apa tu. Macam ni lah. Dia dah mula 2. So, bila dia dah mula boleh buat
ayat pendek macam 3 perkataan kan, dia dah mula nak lebih daripada tu. Daripada apa tu kepada mana, lepas tu mana ni, mana tu, siapa tu. 2 tahun hingga 3 tahun tu memang siapa? Siapa? Dia akan mula tanya siapa. Masa 3 tahun, pasal banyak dah perkataan dia dapat, kebanyakan perkataan awal ni bukanlah kesalahan parents, ialah kebanyakan perkataan awal kita rujuk kad bergambar ataupun kata nama banyaknya. Anggota badan, kan? Nama-nama binatang. Label je. Label. Yang mana sebenarnya tak berfungsi pun. Kalau kata nama banyak, dia tak boleh nak buat ayat. Betul-betul. Okay. So ada setengah budak bila kata apa? Ma, susu. Ma, susu. Apa dia? Susu. Dia tak boleh nak adjust nak buat ayat. Nak susu ke, tunjuk susu ke? Kita tak tahu. Tapi actually maksud dia nak susu lah. Ataupun dia nak susu panas. Tapi dia kata susu je. So perkataan yang paling bagus nak ajar anak ialah kata kerja. Nak makan, minum, mandi, main, jatuh, kan? Ataupun kata emosi. Kadang-kadang dia kata sakit, pahit, tak sedap, tak nak. Ataupun apa yang biasa? Biasa lah. Kadang-kadang benda yang dia boleh bagi tahu dia punya respon diri dia. Yang tu yang paling bagus kita masukkan awal. Nak, tak nak. Yang tu lagi bagus. Nak buat ayat, kita perlukan kata kerja yang banyak. Dan juga masa 2 tahun lebih tu dia dah start banyak dapat kata adjektif. Besar, kecil, apa lagi, atas bawah, dah mula tahu colour sikit-sikit kan. Itulah bila umur 3 tahun dia dah start nak buat ayat. So komunikasi tu dah bermula kan? Komunikasi bermula awal tadi. Yelah, tapi lebih berkesan menggunakan bahasa. Ya. So, bila dia rasa dia boleh gunakan suara dan dia cakap lagi bermanfaat, lagi cepat dapat, lagi spesifik dapat berbanding nangis, guling-guling, jerit. Dan masa tu dia akan rasa macam, baik saya cakap daripada saya nangis. Sebab nangis lambat, tak dapat tapi lambat kadang-kadang. Sebab nak kena teka kan, mak ayah ni nak teka. Kadang-kadang kena marah dulu. Kan? Tapi kalau cakap, dia lagi spesifik dan senang. So dia akan start belajar bercakap dengan banyak lah. Dan parents mainkan peranan sangat-sangat penting. Kenapa? Sebab ialah yang nak bahagi bahasa, yang nak modelkan parents. Betul-betul. Jadi kita pergi ke soalan kedua. Apa yang dimaksudkan dengan speech delay? Yang membolehkan seseorang tu dapat kriteria speech delay. Okey, macam tadi sebelum ni kita bincang tadi kan. Speech delay, apa yang parents selalu cakap pasal speech delay ialah anak dia tak bercakap, lambat bercakap, lebih kepada kita rasa pertuturan, betul tak? Betul. Sebenarnya ialah speech delay tu memang bila kita kata speech ialah pertuturan lah. Bila kita kata speech delay, masalah pertuturan, sebenarnya masalah pertuturan ni ialah kanak-kanak yang pelat, yang suara dia ada problem, ataupun dia tak lancar, gagap, ataupun dia sengau, ataupun dia cakap, kalau katakan bila formal dia tak boleh cakap, tapi bila dia main dia banyak cakap. So ini semua masalah-masalah pertuturan. Tapi yang parents kata anak saya tak bercakap, lambat cakap, baru keluarkan perkataan pertama, tak boleh buat ayat, semua tu kita panggil sebenarnya language delay. Iaitu masalah lambat bahasa, bukan pertuturan. Tapi kalau speech therapist kita diagnose nanti, kita akan combine lah, kita akan kata speech language delay ataupun SLD, ataupun kelambatan pertuturan bahasa. So biasanya kita boleh pecahkan dua. Sebab bahasa sendiri ada banyak komponen, ada 5 komponen. Yang mana satu. Dan bahasa pula ada yang reseptif, iaitu yang masuk ke dalam otak, yang faham, dan juga ada bahagian ekspresif yang keluar.
sebab itulah kena buat penilaian. Kalau saya kena buat penilaian supaya kita tahu bahagian mana sebenarnya, kat mana sebenarnya anak tu ada masalah. Bukan just teka je. Betul. Memang kita nampak memang kita nampak dia tak boleh nak cakap lah, dia satu perkataan baru, nak buat dua tak reti. Bukan just itu je, mungkin ada banyak lagi masalah lain sebenarnya yang mana kena buat penilaian. So red flags untuk ibu bapa ambil tindakan. Ya. Red flags tu macam mana? Macam kalau parents nak tahu, jumpa speech therapist. Okey. Cuma kita tahulah speech therapist ni tak ramai. Betul. Itu saya kira kalau Malaysia dalam 1.5 ke 100,000 penduduk Malaysia. Seorang speech, kita punya ratio. Tapi macam kalau kata Australia tu dalam 33 orang untuk 100,000. Jauh sangat tu. Dia punya penduduk 25 juta je. Kita lebih. Betul. Dan kalau US lagilah dalam 51 orang untuk 100,000 penduduk. Kita sangat tak ramai. Itu kita tahu, kita akui. Tapi kebanyakan speech therapist memang kita nak latih parents ni. So bila parents datang jumpa speech, hargai. Memang kena belajar bersungguh-sungguh dengan apa yang speech cakap lah. Sebab kita memang akan buat diagnosis, kita buat penilaian dan kita akan ajar parents. So parents kena belajar dan tanya semua benda bila jumpa speech. Hargai bila jumpa speech tu lah. Jangan rasa macam, saya jumpa speech nanti anak saya boleh cakap terus. Tak. Saya rasa ramai parents yang tahu yang anak dia memang jumpa speech therapist selalu, yang anak baru dapat bercakap semua tu, memang parents kena buat kerja. Bukan jenis hantar, anak terus bercakap. Tak kan? Minggu sekali tak boleh. Kalau hantar center macam SI Ori Therapy ni 5 hari seminggu. Kita ada program lain, kita pakai intervensi intensif. Yang mana kita ada macam 2 jam saja tapi combine speech dengan OT. Yang tu kita buat program yang memang spesifik untuk speech dengan OT, tapi dalam tempoh 2 jam setiap hari. But still parents kena buat jugalah kat rumah. Untuk impact yang lebih lagi kan. Cuma yang kita buat ni sebab kita nak cuba buat, kalau katakan dulu seminggu sekali kan, selama sebulan, nampaklah progress dia. Tapi seminggu sekali dan 1 jam je sekali jumpa. So kita rasa macam kalau kita buat tiap-tiap hari, ada banyak tak progress. Itu yang kita buat yang intensif lah. Dan kita ada yang biasa, yang one to one tu lah. One to one tu memang parents kena masuk lah. Kalau group kecil ni biasanya parents tak ada lah. So, kita gunakan teachers untuk sebagai pengganti parents lah. So macam sebab tadi cakap speech component, language component. Jadi macam setiap kanak-kanak tu dia punya gabungan masalah tu memang lain lah kan antara satu sama lain. Ada mungkin speech saja, ada yang language saja, ada yang lain-lain specifically kan. Kita kena faham lah, anak kita yang kalau ramai tu pun walaupun mak ayah sama, anak semua lain-lain kan. Betul. Itu yang normal pun perangai lain-lain. Yang kalau katakan ada masalah pun sama juga. Semua lain-lain. Kita susah nak, kalau as a speech therapist, kita tak boleh nak generalkan, orang ni dengan ni masalah sama. Tak. Kalau kita kat SIORI, walaupun dalam grup 3 orang contoh, kita buat satu aktiviti tapi kita tengok lain-lain bahagian, lain-lain punya tahap. Cara kita cakap dengan orang pun berbeza. Walaupun satu aktiviti. Sebab kita tahu setiap orang tu dia ada dia punya kebolehan, dia punya tahap dia macam mana. Cara kita support pun lain-lain lah. Sebab tu itulah saya kata memang kena penilaian lah. Nak tak nak penilaian. Masa tu lah parents boleh tanya apa saja dengan speech. Peluang sebenarnya. Jadi penilaian untuk speech delay ni dibuat oleh speech language pathologist. Diagnosis daripada SLP ataupun daripada doktor? Diagnosis untuk masalah speech language ni memang speech buat lah. Okay. Sebab bila kita buat penilaian, kita boleh diagnose terus lah. Cuma diagnosis speech ni
just diagnosis speech lah. So kita boleh, sebab kadang-kadang parents kata tak banyak impact sebab tak ada dalam kad OKU kecuali yang masalah pertuturan dalam kad OKU. Yang mana kebanyakan kanak-kanak speech delay tak dapat pun kad OKU masalah pertuturan. Kalau OKU bertuturan maksudnya bisu? Bukan. Yang bisu, kalau biasa bisu dan pekak tu dapat hearing impact, masalah pendengaran. Speech delay, speech masalah pertuturan kad OKU ni lebih kepada kanak-kanak yang ada masalah pertuturan tapi bukan lambat, memang ada masalah pertuturan. Okey. Macam saya kata apraxia tadi, gagap, sengau yang sangat teruk, cleft lip palates daripada sumbing. Dia memang ada masalah, bukan kita panggil delay. Delay ni hanya lambat. So sebab itu bila kita push parents, kita ajar parents macam nak buat kat rumah, parents buat, anak dia memang dapat banyak perkembangan kita nampak dan memang cepatlah. So kita kejar normal development kalau delay ni. Boleh close gap? Boleh kita nak closekan gap dia. Problem dia kalau dah delay terlalu panjang, terlalu jauh 3 tahun, yang mana bagi kita actually something wrong, ni bukan delay. Yang mana kita kena re-diagnose, kita kena tengok dia. Selalunya kita akan jadikan dia sebagai speech language impairment ataupun kecelaruan pertuturan bahasa. Dan dia bukan delay. Meaning kita kena fokus kat problem spesifik dah, bukan nak kejar normal development. So kita target pada fungsi lah untuk dia boleh tengok spesifik dekat mana. Nak betulkan sebutan, nak betulkan kelancaran, nak betulkan macam kalau sengau tu nak bagi tak sengau. Dia beza sikit lah. So kalau macam selalunya kalau ikut normal, kita jumpa doktor refer pada doktor pakar, and then kemudian doktor pakar akan minta penilaian OT dan speech therapy sebelum dapat diagnosis, ataupun ada tool lain yang doktor pakar buat untuk dapatkan diagnosis autisma. Jadi kalau ada yang ibu bapa yang terus pergi jumpa speech SLP untuk buat penilaian speech, kalau nampak ada ciri-ciri autisma tu, apa beza? Boleh nampak tak? Dan apa tindakan seterusnya? Okay, kalau kita tengok di DSM-5 pun actually kanak-kanak autism tu dia memang akan ada masalah pada perkara yang melibatkan komunikasi lah, iaitu komunikasi sosial. Bila nak berkomunikasi dengan orang, dia memang akan ada problem walaupun autism yang mild pun. Lepas tu dia ada kecelaruan kita panggil interaksi dengan orang ataupun macam nak gunakan perkataan tertentu pada situasi tertentu. So kalau dari speech ni kita rasa bagi kita autism ni dia ada ciri-ciri berbeza sikit dengan kanak-kanak yang lain dalam bentuk pragmatik penggunaan bahasa dan juga sosial dan juga semantik ataupun penggunaan makna, penggunaan perkataan tu dia ada problem. Bukan problem, dia punya perkataan kadang-kadang berbeza dengan perkataan orang lain. Penggunaan bahasa secara berbeza ke macam dia mana? ada perkataan yang dia suka guna yang actually orang tak biasa guna. Contohlah teruja. Oh, itu yang kata pakai big words daripada kecil, tak sesuai dengan konteks kan? Dia suka perkataan tu. Macam contoh, saya dulu jumpa yang anak dia kata panggil kereta, perkataan kereta tu dia tak panggil kereta, dia panggil Honda. Semua kereta dia panggil Honda. Penggunaan perkataan tu dia berbeza sedikit lah. Lepas tu sama ada dia ada masalah kecelaruan bahasa, pertuturan bahasa, ataupun tak ada, itu still autism. Sebenarnya autism ni dia ada dua komponen tersebut dan juga masalah kecelaruan bahasa ataupun ada yang tak ada langsung masalah kecelaruan bahasa. Sebab tu kita tengok ada autism yang sangat bagus, ayat dia memang ayat penuh, lengkap, memang tak boleh nak tukar. Kan? Cikgu, boleh tak saya nak pergi ke tandas? Ayat penuh. Kan? Lepas tu kawan-kawan gelakkan. Sebab dia belajar sebab macam tak tu. natural. Sebab itu bila kita kata zaman sekarang kebanyakan terapi ataupun teknik untuk kita latih autism, dia dah balik kepada bermain. Sebab
dua komponen yang saya kata pragmatik dan semantik ni memang sangat banyak untuk kita latih, nak try error, nak practice tu masa bermain. Yang mana kanak-kanak autism memang ada masalah main. Jadi macam maksudnya nak immersekan mereka dalam situasi yang menggunakan bahasa secara betul. Ya. Dalam bermain yang natural. Kan? Mainlah. Sebab kalau kita tengok mereka main, memang kita tahu kadang-kadang autism main susun. Orang kata apa lagi stacking kan. Betul. Dia nak sama, ikut warna. So dia tak main macam kanak-kanak biasa, macam main pretend play, bagi makan binatang, mandikan baby, kan. So actually kenapa main ni dia macam dunia orang dewasa tapi pada skop kanak-kanak. Pekerjaan untuk kanak-kanak. Macam mana dia nak gunakan perkataan tu, gunakan bahasa kepada orang dewasa, diguna masa main dahulu. Yang mana bila dia main dan diguna bahasa, dia praktis benda yang dalam otak dia. Apa yang dia dengar mak cakap semua tu, dia praktis masa main. Dan bila dia rasa, okey lah, bagus lah perkataan ni, saya boleh pakai, saya boleh gunakan, barulah dia boleh guna dengan cemerlang dengan orang dewasa. Betul. So jadinya pentinglah untuk kita tahu anak itu speech delay tanpa autism ataupun speech delay dan autism, sebab pendekatan dia lain. Yelah, tapi actually agak susah nak kata speech delay dengan autism, speech delay tanpa autism. Sangat susah sebab ada juga yang kita kata speech delay nampak macam autism, tapi actually ada masalah pendengaran. Ya, itu sebab tu kita buat hearing test kan mula-mula sebelum diagnosis. Sebab autism dengan masalah pendengaran pun lebih kurang sama ciri-ciri dia. Dia tak jauh beza. Sebab bila dia tak dengar, dia akan ada masalah nak menggunakan bahasa tu. Dia tak dengar orang bercakap dengan dia. So dia kalau dia main pun ada problem dengan main dia. So dia memang ada masalah juga pada theory of mind, pada pragmatic skill dia. So, itu nak tak nak jumpa speech dulu, tengok, dan speech therapist selalunya dia akan ada idea mungkin autism, tapi jarang dia kata ni autism tak. Kita akan kata ada ciri-ciri autism, but kita check lagi sebab even kalau dalam dunia ni kita kata autism tu dia spektrum sangat besar, yang macam yang kata kalau pelangi tu daripada yang bawah sekali dengan atas tu tak sama pun. Kan? Tapi autism. Tu susah sebenarnya nak diagnose autism. Tapi itulah yang selalu masuk dalam kita punya group dan cakap anak saya speech delay sahaja. Kalau katakan macam tu, maknanya dia boleh main lah. Dia boleh main dengan bagus. Selalunya lah. Tengok pada pragmatic skill dia. But ada je autism yang kita boleh latih dia adjust untuk yang main tu. Maknanya kalau kita selalu main, kita latih dia. So bila dia boleh adjust, so nanti dia boleh tahu macam mana nak gunakan perkataan tu dengan betul. So dia boleh, maknanya bila dekat luar pun dia dah tahu macam nak gunakan perkataan tu. Daripada kalau dia tak belajar, dia memang ada perkataan yang dia susah nak gunakan, dia takut nak gunakan, dia takut dengan efek orang, respon orang. So sebab itulah kita kena main. Cuma autism bila main dia rigid, dia sangat susah nak belajar, nak ajar dia main macam kanak-kanak biasa. Sebab ajar main, kemudian main supaya dapatkan bahasa dia, kan dia memang susah main. Kan. Betul. Kemudian jadi kalau macam tu pendekatan yang digunakan oleh SLP untuk kanak-kanak speech delay dengan kanak-kanak autistik depends apa masalah yang mereka ada lah. Kalau yang lebih kepada social skill lain lah kan. So kalau speech therapist actually kita memang tengok pada bahagian pertuturan, bahasa, komunikasi. So kita punya treatment sama ada autism ke, speech language delay ke, speech language impairment ke. So kita tengok pada komponen apa yang ada problem lah. So biasanya memang komponen kita tengok memang bahasa, pertuturan, komunikasi. So yang ni kita tengok. Cuma mungkin autism
ada komponen macam syntax tu mungkin dia agak bagus. Syntax tu apa? Grammar. Oh, okay. Selalunya Sebab dia grammar rigid kan? Apa yang dia ajar, dia belajar, dia guna betul terus. Syntax. Agak bagus. Cuma kalau kita kata apa, perkataan ayat tersurat apa semua, ayat tersirat tu dia susah sikit lah. Betul. Tersirat. So yang tu lebih pada yang semantik tadi lah. So banyaknya kita tengok pada fungsi bahasa tu, macam fungsi apa, penggunaan bahasa. So macam mana nak social, menggunakan bahasa untuk social. Yang tu yang banyak kita gunalah untuk autism. So adalah sedikit berbeza dengan kanak-kanak lain. Cuma masa kecil kadang-kadang kita rasa banyak yang lebih kurang sama je. Tapi bila Mr. SI sebut tentang komunikasi, mungkin sampai satu tahap ada kanak-kanak autisma yang sudah boleh bercakap mengikut tahap umur dia sesuai, tapi masih mempunyai masalah komunikasi sosial. Itu dikira speech delay lagi ke atau macam mana? Kita kan, saya kata tadi, bila dia dah sama dengan kanak-kanak sebaya, actually dia tak ada dah lah speech delay pun. So kalau katakan dia memang ada masalah, so kita dah panggil speech language impairment. Memang masalah bukan delay. So kebanyakan autism ni dia memang ada masalah pada sosial tu. Komunikasi sosial dengan komunikasi kognitif tu. So tak nak kena latih. Okay. So kena juga latih bahagian tersebut supaya dia tahu macam mana nak jumpa orang, nak cakap apa, macam nak tukar topik, macam mana nak start. Walaupun kadang-kadang kita ajar dia macam skrip lah kan. Betul. Selalunya kita boleh ajar skrip, start dengan skrip, tapi kita juga kena gunakan cara normal kita lah. Kita panggil normal conversation punya style. Sebab kita nak mereka boleh adjust. Kalau tidak, dia kekal macam tu je lah. Orang kata, tanya nama saya apa khabar, tu jumpa orang lain pula. Jadi, hi, how are you? Oh, I'm fine. My name Syarul. Okay, bye. Jumpa orang lain pula. Jadi ikut skrip, and then pass. Skrip, pass. Permulaan okey je, tapi kita kena improve. Sebab itulah sekarang banyak yang pakai social stories, kan? Sebab kita tahu mereka mudah memahami kalau kita ajar awal. Jadi maksudnya bolehlah kalau anak-anak yang dah remaja pun, sebab masih ada lagi masalah untuk berjumpa dengan speech language pathologist untuk mendapat kemahiran-kemahiran yang sesuai untuk umur dia lah. Boleh. Saya pernah join yang remaja bekerja tu. Memang kebanyakan mereka bila bekerja kat luar, problem dia orang ialah kita panggil soft skill lah. Memang soft skill memang sangat problem. So kena juga latih. Kita start dengan latih yang skrip lah. Supaya dia relax, dia tahu nak buat apa. Tak adalah orang datang dengan dia lari dulu. Kan nak kerja ni. Yalah, ya. Orang datang, bila tengok manager datang, dia punya takut tu, dia lari dulu. Sedangkan manager nak tanya nama, kan nak tanya okey ke tak. So kita kena ajar dia, kena bagi tahu dia awal-awal. Dan sometimes manager pun kena cakap dulu tujuan kenapa dia datang. So benda ni penting supaya kita nak bagi dia kerja, tapi dia pun ada masalah dengan nak percaya kat orang, tak tahu bila benda yang tiba-tiba ni dia susah nak adapt. So, kita kena fikir dan bantulah mereka kan. Remaja pun ada. Saya ada yang seorang tu, dia memang sangat takut nak jumpa speech mula-mula. Sebab dia bila dengar speech therapist, dia rasa macam, oh speech ni nak betulkan pertuturan dia. Betulkan cara dia cakap. Tapi dia okey je cakap. So bila kita start jumpa, dia dah mula seronok, dia menunggu dan dia memang akan tunggu nak jumpa saya. Umur berapa tu? Dia dah remaja. Okay. Sebab dia nak
tanya saya banyak benda tentang manusia, tentang kenapa orang ni macam ni, kenapa saya buat macam ni dan dapat respon macam ni. Apa nak buat? Dia minat dengan proses tu Sebab dia tak faham sangat kenapa respon orang macam ni. Kenapa saya nak buat macam ni, kenapa dia macam ni. So kita kena terangkan dan kita kena ajar dia jugalah macam mana nak buat supaya dia relax dan sebab dia pun tahu bila dia respon dengan cara yang sekarang, selalunya respon orang sangat teruk dan berbeza. Dan dia kadang-kadang tak puas hati lah kenapa. Bila saya buat, orang respon berbeza. Bila orang lain buat, okey. So banyak benda kita kena cerita kat dia lah. So okey lah. Dia suka, kadang-kadang dia suka. Dia memang cari masa untuk borak. Just tanya. Macam tu lah. Mungkin dia rasa tu safe environment dengan you. Mungkin lah. Tapi itulah kita kena rapport dululah. Kalau betul. Sebab semua autism ni tak sama. Saya pun nak kena tahu juga autism dia kat belah mana, bahagian apa. Sebab ada setengah orang kata bila dia dah remaja, dia okey je. Dia boleh je macam ni, dia boleh je macam tu. Kenapa nak kata dia autism? Kan? Ada setengah macam tu kan? Tapi actually ada juga certain, dia dah berusaha dan dia dah agak bagus. Tapi ada certain part yang masih lagi dia tak tahu macam nak buat. So kita memang kena cari, tengok bagaimana, kita bantulah. Menarik lah. Ada satu soalan daripada Puan Amira Gani. Assalamualaikum. Bagaimana speech therapy dapat membantu anak autism yang ada masalah verbal stimming yang sangat teruk hingga mengganggu komunikasi hariannya? Apa yang saya boleh buat di rumah? Verbal stimming ni ekolalia ke apa? Macam mana ni? Dia bukan. Itulah ada teori yang kata stimming ni actually cara dia nak calm down diri dia. Nak regulate sesuatu. Nak regulate diri dia. So dia tak ada cara yang direct atau spesifik. So lain budak lain. Kadang-kadang setengah budak kita boleh direct, kita cakap dengan dia okey, tapi sometimes kalau kita ganggu verbal stimming ni nanti dia jadi benda lain. Sebab dia nak lepaskan diri dia, nak regulate diri dia dengan buat stimming. Macam kita, kalau saya akan goyang-goyang kaki, contohlah, untuk rasa relax. Macam kalau gugup kan, kita akan buat sesuatu. So itu cara dia. So kalau kita ganggu, mungkin akan bagi feedback yang respon yang berbeza. Kena jumpa dengan speech, tengok macam mana, try error. Kadang-kadang verbal stimming juga ada kaitan dengan bahagian lain, psikologi. So itulah, kalau katakan autism, kena juga tengok, jumpa dengan clinical psychology ke, bahagian psikiatris ke. Just nak tengok dari segi komponen psikologi ada tak problem dia. Sebab kita orang ada je budak yang verbal stimming yang suka bercakap. Yang tak boleh nak berhenti, nak selotip je mulut. Dia cakap tu ada meaning ke tak ada? Ada meaning. Yang ni tapi dia ambil daripada TV ke, dia suka tengok cerita Piramli, dia guna je. Itu yang tu panggil ekolalia ke? Bukan? Ada yang ekolalia, ada yang verbal stimming. Macam anak saya ulang TV, sebab dia dua beradik ada autism. Dia tukar-tukar karakter tau, ulang TV. Tiap-tiap malam dulu macam kecil-kecil ulang-ulang macam tu. Memang kelakar lah. Dia ada orang kata ekolalia tu meaning something yang bagus lah. Kalau dari segi speech therapist, bila dia ekolalia meaning dia boleh ke arah verbal. Dia boleh sebut betul. Dia boleh ke arah verbal, maknanya kita boleh shape ekolalia kepada verbal. Daripada non-verbal kepada verbal. So paling kurang ekolalia tu adalah faktor pertama yang kita tahu, okey, dia ni boleh ke arah verbal. Daripada langsung tak non-verbal tu lah. So, dia boleh menyebut, boleh ni. Cuma macam mana nak shape tu, kena tengok lah, kena nilai dia, kena buat penilaian lah sebenarnya. Macam mana. Dia tak ada, kalau nak kata banyak cara, buka internet, Google, ada je jawapan. Betul.
Cuma nak tepatnya sesuai kena dengan anak. jumpa, kena buat penilaian lah. Okay. So kalau macam tu dah menjawablah soalan nombor 6. Adakah homework yang diberikan oleh SLP kepada ibu bapa untuk setiap klien sama? Memang tak samalah. Memang tak sama. Walaupun nampak macam sama, tapi actually level ke tahap dia memang agak berbeza lah. Sebab itulah macam katakanlah, kalau biasa jumpa terapis lain macam OT ke fisio, kadang-kadang parents tak masuk, tahu tak? Betul. Tapi kalau jumpa speech, parents wajib masuk. Kalau kita orang punya one to one, memang parents wajib masuk. Kenapa? Sebab yelah, nak ajar tu banyak. So biasanya kita akan tunjukkan skill, kita ajar anak, dan kita nak parents belajar that skill. Skill tu maknanya macam strategis, macam nak cakap dengan anak, macam nak push anak tu untuk bercakap, tapi dengan cara yang bukan yang paksa ke yang drastik lah. Kita ada strategis macam mana nak keluarkan kata daripada anak. Yang tu kita nak parents belajar. Dan parents selalunya agak malu lah nak tunjukkan skill depan terapis. Betul, malu. Kalau kita tengok parents yang anak dia bagus kan, dia memang kalau datang jumpa saya tu kadang-kadang 3 bulan sekali, setahun tu 2-3 kali je. Bukan datang nak apa orang kata, nak hantar anak untuk buat terapi. Tak, datang just nak tahu apa lagi nak buat. Okay, what's next? So saya pun selalu, saya suka parent yang ni. So bila saya dah bagi macam nak buat apa, dia balik dia buat, and then dia boleh bagi saya video apa yang dia buat, kita boleh betulkan masa dalam video tu, and then anak dia dah dapat that skills. So datang balik just nak belajar what's the next skills. Yang tu paling bagus sebab memang parents sebenarnya yang paling pandai, yang faham pasal anak. Kita tahu, kita boleh tengok main, saya boleh tahu kat mana problem dia. Dan tahu macam nak ajar. Tapi macam mana nak ajar kepada anak, parent paling terror. Kita jumpa sejam je. InsyaAllah boleh ke? Ada soal. Ada soalan? Ada banyak soalan ni hari ni. Umur berapa sepatutnya pakar dapat diagnose seseorang anak? Anak saya sekarang 5 tahun. Start umur 2 tahun anak saya dah jumpa pakar psikiatri, pakar psikologi, OT, speech dan audiologist. Umur 3 tahun pakar psikiatri diagnose anak saya mild autism dan mild ADHD. Pakar psikologi diagnose mild ADHD. Tahun ni umur 5 tahun jumpa pakar psikiatri yang lain dan dia diagnose anak saya speech delay dengan audio dari discharge pendengaran okey. Oh okey. Jadi dia nak tahu umur berapa patutnya dapat diagnosis yang betul ke macam mana ni? Rasanya lah. Sebab dia dah dapat mild autism pada umur 3 tahun. Lepas tu psikiatris kata mild autism, pakar psikologi cakap mild ADHD pula. Kemudian 5 tahun jumpa psikiatri dapat diagnose speech delay pula. So mula-mula autism dah speech delay. Okey. Jadi dia panggil apa kalau macam dah umur 5 tahun tapi masih lagi? Dia panggil Kalau dia speech delay ni, kalau 5 tahun tu meaning dia dah boleh buat ayat. Tapi ada masih lagi macam kalau cerita dia tu tak bersambung. Dia lompat-lompat. Tu kita boleh panggil delay lah pada umur 5 tahun. Sebab dia lambat sikit je. Tapi kalau 5 tahun still one word level ataupun tak bercakap lagi, tu memang bukan delay lah tu. Itu dia panggil apa? Speech language impairment lah. Ada impairment itu yang ada bahasa. Kecelaruan. Ada term dia yang lebih. So speech delay sampai umur berapa tu? Speech delay sampai umur berapa tadi? Speech delay ni selalunya bergantung pada yang, kalau kita tengok normal development tu biasa bawah 3 tahun. Meaning kita still boleh kejar. Tu je. Sama ada mild delay, moderate delay, severe delay, sebab menunjukkan yang dia lambat daripada orang lain dan kita nak kejar. Delay itu boleh close gap. Kalau isu lain impairment. Okay. Ataupun kecelaruan lah. Maknanya memang ada problem. Macam autism lah, it's a disorder. So kita nak autism dia ada speech delay juga. Yang saya kata yang masalah kecelaruan pertuturan tu ada juga yang dia delay. Tapi kebanyakannya ada bahagian-bahagian komunikasi macam social,
dengan apa tu, dengan kognitif tu atau semantik tu, yang tu susah nak kata delay sebab dia memang ada masalah kat situ. Kita panggil impairment. Betul. Maksudnya dia dah besar pun kita boleh Still nampak akan pemikiran ada. dia lain. Yes. Yeah. So still akan ada, cuma dia improve. Sebab tu kalau katakan parents nak menunggu diagnosis, ada setengah kanak-kanak memang dia mungkin dia tak tunjukkan dia punya karakter yang jelas. That's why doktor ke psikologi ke tak boleh nak yakin sangat. So diorang hold dulu. But actually tak ada masalah pun nak diagnose umur 8 tahun ke 12 tahun ke. So ada je yang parents dapat diagnosis autism umur 2 tahun and then 5 tahun dia buat another diagnose, rupanya anak dia bukan autism. Anak dia hanya delay je atau speech problem saja. So ada juga. Yang penting sebenarnya bila jumpa doktor, bila dapat diagnose, tanya nak buat apa. Dapatkan support untuk anak tu kan. So mereka nampak kat mana problem. So apa nak buat? Macam mana nak buat? Yang tu kena tanya. Saya selalu tanya dengan parents, kalau katakan dapat diagnosis mild autism. Okay, kat mana yang doktor nampak ada problem autism tu? Yang mild ni. So tanya balik, bahagian mana? Bahagian behavior dia ke? Bahagian speech dia ke? Language dia ke? Communication dia ke? Ataupun dia punya behavior yang ke? Ataupun sensory integration dia ke? Kat mana? Supaya kat situlah kita boleh start buat intervention. So yang penting ialah jangan just dapat diagnosis, dapatkan juga nak buat apa. Dan buat apa tu sangat penting. Dan buatlah. Okay. Soalan seterusnya, apakah kesan masalah perkembangan pertuturan dan impairment dan masalah komunikasi jika anak tidak mendapat terapi yang sewajarnya? Okay. Cerita masuk sekolah lah, masuk tadika, masuk Darjah 1. So mana-mana, saya selalu cakap, mana-mana kat dunia ni diorang dah buat research dan memang bagi tahu intervensi awal tu sangat kritikal. 0 hingga 3 hingga 5 tu sangat kritikal. Bukan nak bagi dia normal ke apa, supaya dia boleh kejar perkembangan tu. Kan? Dan kita tahu otak kanak-kanak ni kecil ni lagi mudah untuk dibentuk. Kan? So intervensi awal tu sangat penting. Tak adalah pula nak kata intervensi lambat maknanya teruk lah. Tak juga. Janganlah macam bila dah masuk sekolah anak saya dah tak boleh, so nak buat macam mana lagi. Tak ada nak kata dah teruk dunia dah kiamat. Tak. Still boleh latih. Cuma bagi terapis kita akan kata susah sikit lah. Kan? Dan ada juga yang bila dah mula besar, kita latih dia lagi senang berbanding masa kecil. Ada juga. Contoh kanak-kanak ADHD kan. Autism yang hyperaktif kan. Hyperaktif. Bila dia dah masuk sekolah, kadang-kadang lagi senang aja berbanding masa kecil yang sangat aktif, tak boleh duduk diam apa semua. Sama juga ada setengah kanak-kanak yang masa kecil banyak benda dia tak faham, kita ajar, kita push dia ni tak dapat. But bila masuk sekolah, dia nampak dia ada motivasi, dia nampak kawan-kawan buat, dia nampak contoh model yang sepatutnya. So dia lagi mudah berubah. Ada juga. So tak semestinya. Cuma early tu lagi bagus lah. Tu je. Kalau saya beberapa tahun lepas, kalau katakan bulan 10, 11, 12 ni, 11, 12 lah paling ramai parents akan hantar anak berumur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun jumpa speech therapist sebab anak saya tak cakap lagi. Nak sekolah dah ni. Nak hantar tadika dah bulan 1. Sebab ada setengah tu dah 6 tahun nak sekolah tahun depan, tapi dia baru tahu anak dia cakap tak betul, tak boleh buat ayat panjang. So nak jumpa speech therapist. So macam kalau saya akan cakap awal-awal saya tak ada magic. Tak sempat dalam sebulan. So kena work hard tu je. Dan kadang-kadang kita nampak problem paling besar ialah parents ni, mak dengan ayah ni tak bercakap. Macam mana kita nak ajar anak bercakap? Kalau mak dengan ayah tak bercakap dengan anak pun,
Lebih lagi kalau yang masing-masing ada handphone. Lagilah. Seramai tu. Semua So, nak ajar tu memang agak susah lah. Kan? So, nak tak nak. Kalau nak, kita boleh ajar. Cuma kena ubah banyak benda. Parents kena berubah. Barulah anak berubah. Nak harap anak berubah, tanpa kita berubah memang tak boleh. Tak ada ubat, pil. Tak ada. Ubat semua tu tipu je. Kan? Okey, ada soalan daripada Cik Rohaizan. Assalamualaikum. Bagaimana untuk menghalang atau mengurangkan pertanyaan kepada remaja autisma daripada berulang tanya? Nak pastikan hanya sekali saja pertanyaan tanpa berulang. Yang tanya banyak kali. Kita dah jawab, tanya lagi. Susah juga tu sebenarnya. Satu, ada setengahnya budak normal pun buat benda yang sama. Ingat iklan yang burung murai, burung murai. Kan? Budak normal pun akan buat benda yang sama. Sebab kadang-kadang dia tak masuk. Dia nak dapat dan dia nak betul-betul dapat. Sebab dia tak masuk ke bahagian otak dia untuk proses maklumat tersebut. So, it's good kalau parents boleh spend time untuk pertanyaan tersebut. Maknanya kalau dia tak faham, dengan cakap, lukis, buat sesuatu. Buat perumpamaan. Maksudnya cara menjawab pertama kali dan untuk kali kedua jangan sama. Sebab yang pertama tadi tak masuk. So guna cara lain. Sebab mungkin kadang-kadang tak masuk. Kadang-kadang dia memang nak tanya. So, kita kena bagi jawapan yang dia boleh faham. Macam anak saya nampak sebab anxiety pun ada juga bila dia tengah anxious tu. Itulah. Kita pun kadang-kadang guna benda yang sama. Sebab sometimes benda bila dia berulang-ulang, kita ignore je. Okay. Cuma ada setengah kanak-kanak yang memang dia nak tahu. Cuma tak masuk je. Yang ni remaja, Mr. SI. Kalau remaja pun ada juga yang macam yang nak buat sesuatu, dia tak faham. Orang suruh dia buat dan dia tak faham. So dia akan tanya. Kena tengok, setengah kanak-kanak dia mudah dengan dengar arahan step by step dapat. Ada setengah kanak-kanak kena nampak. Meaning kena ada gambar ke, kena ada tulisan ke, kena ada guide ke, baru dia faham. Reinforcement dia lain lah. Kita pun sama sebenarnya. Contoh nak bawa kereta kebal. Kalau kita cakap dia, bawa lah macam ni. Boleh tak? Tak cukup maklumat. Tak cukup. Tapi kalau bagi buku, manual, langsung tak nak baca. So kita nak penerangan yang lagi mudah. Ataupun step by step kita buat dia dengan dia sama-sama. Baru dia faham. Tapi lain budak lain lah. Tu yang susah nak kata cara mana yang terbaik. Macam mana, ada yang tanya ni, ada tak kes anak yang tak ada isu speech delay tetapi mengalami language disorder dan hanya mahu bercakap satu bahasa sahaja. So selalunya English lah. Mak ayah dia pakai bahasa apa? Bahasanya mak ayah dia cakap English jugalah ni. So dia kata bukan isu speech delay tapi language disorder. Jadi kalau anak tu bercakap satu bahasa saja tu, itu masalah ke apa? Macam mana tu? Anak saya pun dia juga tu. Dia dah ada bahasa lah. Dia preference lah. Preference kalau inability to learn, bukan inability to learn, dia tak nak belajar satu lagi bahasa. Adakah itu satu impairment? Kita selalu jumpa pun. Adakah itu satu impairment? Kita selalu jumpa kanak-kanak yang dia guna English walaupun mak dan ayah dia guna bahasa lain, bahasa Melayu ke, kan? So kita banyak juga jumpa. Nak kata dia tak boleh, rasanya dia faham bahasa lain. Cuma dia nak sebut je, dia tak sebut. Dia akan gunakan bahasa dia je. So itu kadang-kadang preference dia. So susah juga nak pecahkan. Kalau saya still buat berborak ke apa, just nak tengok dia boleh lose tak dia punya kawalan tu. Dan kadang-kadang ada je keluar bahasa Melayu sebenarnya, tapi dia kontrol balik.
Jadi itu lebih kepada masalah psikologi atau masalah bahasa? Both. Boleh je jumpa Both. psikologi nak tengok juga. Kalau So sama SLP juga buat dengan apa? kalau kadang-kadang macam kita kata kita panggil selective mutism. Selective mutism ni ada faktor psikologi juga. Yang mana mungkin trauma, mungkin masa kecil berlaku sesuatu yang menyebabkan dia tak bercakap dengan orang, dia cakap dekat dalam rumah je. Keluar rumah je tak bercakap. Dan dia memang tak boleh cakap, dia switch off. Dia bukan dia yang control. So kalau dengan speech, asalkan dia boleh communicate, so kita berborak dengan dia macam biasa, saya bercakap dengan dia, dia menjawab dengan tulis. Oh, okey. Dia tak nak sebut juga. Dia tak nak, bukan dia tak nak sebut, dia tak nak sebut. Tak boleh sebut. Bahasa Melayu lah. Dia tak boleh sebut. Kalau selective mutism, I see. Okay. Dia tak boleh nak sebut pun. Tapi kalau kat rumah, cakap dengan telefon tak ada masalah. So, kita kena, selalunya kita kena tunjukkan yang kita tahu. Slowly lah daripada rumah ke luar juga. Sebab kadang-kadang dia pun nak minta kita tolong dia, tapi dia pun tak tahu macam nak buat. So ada sekali tu yang cikgu ni lah jumpa kanak-kanak ni yang selective mutism, saya kata cuba pergi ke rumah. Tengok macam mana. Sebab bila kita telefon memang dia yang angkat, dia yang jawab. Boleh je kan? Boleh. Cuma bila kat sekolah memang dia tak cakap. Jadi yang preference bahasa pun samalah. Kemampuan bercakap tu ada, kemampuan berkomunikasi dengan satu bahasa tu ada. Bahasa kedua tu dia tahu tapi dia tak nak guna. Selalunya kalau saya punya budak tu lah, dia tahu. Sebab bila kita cakap BM dia faham. Betul. Cuma bila dia jawab je English. Totally English dengan slang lagi. Ya. Betul. Tapi macam anak saya itulah, saya tanya sebab dia tak nak even dia seminggu dia ada satu subjek je, satu period je belajar bahasa Melayu, itu pun dengan muncung-muncung ya. Tapi dia sekarang sedang belajar bahasa Jepun. So bukan dia tak boleh nak belajar bahasa selain bahasa Inggeris, dia tak nak. Ya, pening juga tu. Tapi tu kita panggil kadang-kadang preference lah. Dan kita tahu ada orang pun ada preference warna dia, baju yang dia suka. Takkanlah kita nak paksa, tak boleh. Kan? So, susah. Bila dia dah mula besar, susah dia ialah privacy dia, apa semua tu kita langgar, dia lagi susah. Mistrust tu dah tak ada dah nanti. Kan? So, perkara ni kena tengok lah. Kalau saya serah pada psikologi dulu lah. Kena tengok juga psikologi cakap apa. Tapi kalau untuk anak yang masih kecil, umur 2 tahun, 3 tahun, sebelum dia prefer cakap English, apa nasihat you? Saya, kalau katakan kita rasa dia tak faham bahasa lain, kita, kalau katakanlah dia cakap contoh cat, so kita just letak je perkataan bahasa Melayu kat bawah. Oh, cat kucing. Nak kucing ke? Ataupun, oh you want cat? Nak kucing? So kita just letak lapis je dengan bahasa Melayu. Tengok, lama-lama dia boleh tukar ke kucing. Sebab kita banyak tengok pattern kanak-kanak yang memang ketagih skrin, YouTube, tengok kartun-kartun English yang bila saya selalu kata, siapakah guru pertama anak? Guru bahasa anak lah yang pertama. Kalau skrin guru bahasa dia akan dengar apa saja yang skrin cakap. Dia tak dengar mak ayah cakap. Dia tak ada input bahasa Melayu. Dia tak nak dengar. Sebab cikgu dia kata lain, dia ikut je cikgu dia. Sebab itu American Psychiatric Association kata, kosong hingga 2 tahun kalau boleh jangan bagi skrin langsung. Sebab efek pada otak anak tu sangat besar tau. By the time dia dapat, cikgu dia lah skrin, susahlah orang lain nak masukkan bahasa. Dan saya cakap dengan parents, skrin tu dia menarik sebab dengan intonasi, dengan apa, lepas tu dengan warna-warni, parents boleh ke nak lawan dengan skrin. Betul. Tapi, dengan muziknya apanya. Sebab tu kita kata dengan parents kalau nak ambil anak balik, nak tarik balik anak ke kita kena mesti lagi best. So baca buku cerita dengan lagi best, kena banyak menyanyi dengan anak, berborak dengan anak.
kena enjoy dengan anak. Nanti anak dapat datang kat kita. Barulah dia start belajar dengan kita. So parents kena berubah lah. Ni ada soalan, anak kembar saya both diagnosed autism different level. Saya nak tanya, untuk abang saya guna PACS sudah sampai step 4. Sekarang saya dah mula tak guna PACS sejak dia boleh meminta bila saya prompt. Contoh, saya mulakan dia sambung one drink susu. Saya dapati dia agak sukar untuk kawal intonasi. Kadang-kadang berbisik, kadang-kadang tinggi sedikit suaranya. Speech therapist yang saya pergi maklumkan ada gross motor yang dia belum settle, seperti motor planning. Bolehkah tuan nyatakan apakah aktiviti yang boleh saya lakukan untuk dia? Terima kasih. Oh, ni dah jumpa speech therapist dia sendiri dah. Kalau saya tanya balik speech therapist tu. So bila kita jumpa speech therapist, so bila dia buat penilaian ke anak kita, dia dah ada idea dah apakah masalah dan plan nak buat apa. So better tanya speech tersebut, tanya sampai puas hati. Biasanya macam tu lah, tanya sampai puas hati. Apakah plan speech tu lah untuk anak saya? Nak ajar apa dulu, kena ajar apa dulu. Kalau tanya speech lain, kalau saya nak kena tengok dulu. Kena, nak tahu juga bagaimana sebenarnya, apa problem dia. Barulah saya tahu what's next. Kan, nak bagi cadangan yang lebih tepat, lebih ni kan. Kita boleh je cakap benda yang general. Problem dia betul ke sesuai. Sebab dia dah ada terapi sendiri kan. Terapi sendiri tu dah ada plan dah. So better tanya terapis tu. Ni Encik Zamri cakap masalah yang sama dengan Cik Rohaizan tentang anak remaja yang bertanya berkali-kali dengan parents dah jawab dengan intonasi berbeza pun tanya lagi. Dah siap lukis dan sign language lagi, tetap kena ulang pertanyaan yang sama. Macam mana tu? Susah juga tu kan. So kalau katakan dia tak ada cara yang spesifik macam mana nak hilangkan pertanyaan anak. Kadang-kadang kanak-kanak normal pada umur 3 hingga 4 tahun dia akan tanya banyak benda. Kenapa? Macam dia tanya, Allah tu kat mana? Kan? Kalau kata kita mati macam mana? Biasalah 3-4 tahun dia nak tanya konsep, nak tanya banyak benda yang dirasa ialah problem dunia ni lah. Dan parents kena pandai untuk menjawab soalan tu. So kadang-kadang kanak-kanak yang autism bila dia dah besar baru dia dapat skill yang saya nak tahu ni. So, curiosity dia. Kalau kita kata tak penting untuk kita ignore, kita mungkin diperlukan jawapan tu. Tapi ada juga yang dia dah jadi macam ekolalia, dia asyik ulang je sama. So kalau macam tu, parents rasa itu adalah ekolalia yang memang dia tanya saja, ignore je. Ada yang tanya, kalau anak saya nampak dia seolah-olah macam mengharapkan jawapan yang lain. Jawapan yang dia expect saya jawab tapi saya jawab lain. So dia ulang tanya bukan kerana tak faham jawapan. Okay. Ini ada yang share lah. Kemudian ada yang kata, selective mutism bila peperiksaan ujian lisan selalu masalah. Yang ni kita kena dapatkan accommodation lah daripada sekolah kan. So boleh dapatkan, bila dia ada kad OKU, dia boleh dapat sama juga dengan kanak-kanak masalah pendengaran yang pakai hearing aid ke implant. Bila periksa ujian lisan, dia orang dapat pengecualian kadang-kadang. Ada yang dapat pengecualian ujian lisan. Ada yang buat ialah sebab nanti kita akan nampaklah skill dia tak sama. Memorization dia pun kadang kurang, but ada yang bagus. So bergantung, kadang-kadang parents nak pengecualian. So actually bila ada kad OKU tu dia boleh dapat pengecualian sebenarnya. Saya aju soalan bukan saya nak jawapan. Tak faham. Siapa yang aju soalan, siapa yang tanya soalan ni Cik Rohaizan ni? Tapi kadang-kadang macam anak saya, dia soalan dia apa yang dia cakap tu bukan konteks. Contoh macam bila dia tengah takut tu, ataupun macam dia lepas kena marah ke apa, dia akan cakap I want to go home. Tapi dia dah dekat rumah. So dia ulang I want to go home.
So benda-benda tu kadang-kadang kita nak faham konteks tu sebenarnya sampai bila pun tak faham kan. Dia bukan, ataupun tak ada kena-mengena pun sebab dia memang dah dekat rumah dah. Sebab itu kan saya kata yang autism ni dia ada masalah yang saya kata makna tadi tu. Penggunaan makna satu perkataan tu berbeza dengan kefahaman kita. Dia cakap tu maksud dia sangat berbeza. Yang tu selalunya perlu, kalau saya akan tanya parents lah lebih lanjut bila dia start cakap I want to go home ni. Siapa yang ajar dia? So perkataan I want to go home ni apa sebenarnya maksud dia? Okay. Maksudnya macam dari segi bahasa maksud ialah meaning dia, tapi sebenarnya maksud tu message di sebalik kenapa dia cakap tu kan. Apa yang dia nak bila dia cakap tu kan. So macam kita kata dia ada dia punya peribahasa dia sendirilah. Okay. Yang mana kita kena tahu maksud sebenarnya tu apa. Sama juga dengan soalan tadi. Bila tanya-tanya soalan, kita kena tahu bila dia start tanya soalan. Kita kena korek balik. Apa yang punca dia tak faham tu. Kadang-kadang dia nak jawapan dia simple je, tapi pasal dia punya cara dia tanya, dia punya perkataan sangat berbeza dengan kita, yang tu sangat susah untuk kita teka. Secara literal memang susah. So kita kena tengok balik. Situasi yang macam mana yang berjadi, yang timbulnya soalan tu. Soal apa? Maksudnya perlakuan tu bila jadi. Kita pun, kalau tanya saya pun tak tahu. Saya kena tanya parents balik. Kena korek balik kat mana, bila. Sebab setengah anak tu dia ada maksud dia. Cuma kita nak tahu apa maksud dia tu. Yang itulah, autism memang ada masalah dengan penggunaan satu-satu maksud. Mana perkataan tu maksud dia sangat berbeza dengan kita. Macam saya kata tadi lah, kereta semua Honda. So, kenapa dia panggil Honda? Sebab first dia belajar ialah kereta ayah dia, Honda. Okay. So, dia ingat, macam kita dululah, dulu kan kamera nak beli dia punya refill dia panggil Kodak kan. Betul? So, nak beli Kodak, walaupun Kodak tu nama filem lah. So, kita gunakan satu jenama nak beli Colgate, sedangkan nak beli jenama lain. Cik Raizan kata macam tu. Dia kata soalan saya, cara nak halang atau kurangkan pertanyaan dan arahan kepada anak supaya saya tak perlu ulang banyak kali pertanyaan. Terbalik maksudnya. Cara nak halang atau kurangkan pertanyaan dan arahan kepada anak supaya saya tak perlu ulang banyak kali pertanyaan dan arahan. Kita beri arahan tapi anak tak faham dan kita kena ulang balik. Anak remaja. Okay. Kalau remaja ni, apa yang selalu saya nampak lah, diorang perlukan gambar. Ataupun biasa kan kita panggil picture schedule. Visual schedule ada. Visual schedule kan. So dia nampak first buat apa, next buat apa. Itu paling sesuai dengan diorang. Diorang suka sebab dia nampak what's next. Sama juga dengan soalan macam lah, kalau kita nak ulang, kita nak suruh dia buat kerja. Kalau katakan cakap saja, kadang-kadang diorang susah nak dengar dan faham pada satu masa. So better kita kena letak arahan tu step by step, dan kalau boleh kita letak gambar ke, kita hadkan untuk dia buat apa pada waktu tertentu tu. Jangan terus awak buat ni, lepas tu nanti awak buat ni, lepas tu awak buat ni. Pastikan bila kita bagi arahan tu nanti dah lah daripada first, second, third, lepas tu kita ulang pula. Yang pertama tu nanti sampah buat macam ni. Dia macam confused. Dah fikir ke hujung, kenapa nak kena fikir yang pertama balik? So better pertama tu kita cakap yang pertama, kita habiskan yang pertama dulu, habis betul-betul. Barulah nak cerita yang kedua. Barulah cerita yang ketiga. Jangan kita first, second, third ulang balik yang pertama. Kadang-kadang pergi ketiga balik, kedua pula. Anak yang normal pun kena pening kepala. Kan? So untuk autism, kita tahu dia orang structured. Dia orang memang pemikiran dia structured. Dia orang mesti first, second, third, fourth, fifth. Dia tak langkah-langkah. Kalau langkah-langkah, dia stress. So dengan cara kita buat macam tu, ataupun kita pakai gambar, lagi mudah untuk dia faham lah. Selalunya gambar paling mudah untuk dia faham. That's why
banyak autism pakai PACS, pakai picture, shadow, pakai social stories yang dia gambar. Sebab dengan cara tu dia boleh faham dengan lebih bagus. So sebenarnya macam penggunaan schedule tu bukan terhad untuk anak yang masih kecil, anak yang kita rasa macam belum faham banyak benda. Anak yang dah besar, yang dah sampai kategori kita boleh panggil high functioning, dah boleh pergi sekolah, dah berapa. Dia memudahkan proses otak dia lah. Jadi dia nak follow pun, masalah transition pun dikurangkan, motor planning dia, processing kan. Jadi ramai parents yang rasa macam support macam tu dah tak perlu sebab anak saya dah besar. Saya cakap, saya expect dia boleh faham. Tapi kita boleh gunakan lagi kan. Sebab saya tengok yang nak pergi kerja tu, bila diorang dapat arahan contoh buat sesuatu, even kemas katil, diorang susah nak faham semua benda. Sebab itu kalau boleh macam letak gambar ke dia punya proses tu dalam bentuk gambar. So dia tahu what's next. Dan dia akan buat cantik ikut urutan tersebut. Dia lebih senang, lebih relax. Dia punya apa, dia boleh buat mental planning lagi, nak buat apa. So tu lagi baguslah dengan picture. Okay. Okay, ada soalan ni. Anak saya pelat. Bagaimana nak bezakan dia hanya pelat dan akan berubah semakin baik seiring usia atau memang ada impairment yang serius? Oh ni saya pun boleh jawab. Jumpa SLP lah. Ke macam mana? Betul. Okay, kanak-kanak normal pelat sampai umur 5 tahun. Sepatutnya dia tak pelat dah lepas umur 5 tahun lah. Kecuali ada huruf tertentu yang agak susah. So bila kita rasa anak kita pelat, macam umur 2 tahun kita dah rasa anak kita pelat yang teruk, cek pendengaran. Yang penting cek pendengaran lah. Sebab selalunya dia pelat ni selalunya lah sebab dia dengar tak cukup, dia keluarkan tak cukup. Macam dia dengar susu, dia dengar uu. So dia akan keluar uu lah, dia takkan sebut susu. So cek pendengaran dahulu. Yang tu sangat-sangat penting. Even kalau jumpa speech pun kita akan cakap jumpa audiologist dulu, cek pendengaran. Yang pelat lah. Sebab kita nak confirmkan dia pelat bukan disebabkan tak dengar. Kalau tak, kalau kita terus buat je, rupa-rupanya masalah pendengaran membazir waktu, membazir usaha lah kan. Kita. Cuma kadang-kadang parents ingat masalah pendengaran ni maknanya tak dengar langsung. Tak. Masalah pendengaran ni dia ada tahap dia. Yang tahap mild ni yang selalunya terlepas pandang. Sebab saya pernah jumpa kanak-kanak yang umur 6 tahun cakap banyak tapi kita tak faham. Macam kita kata, oh ni cakap Jerman ni. Kita tahu dia cakap tu bersungguh-sungguh macam kita normal cakap, tapi kenapa tak faham? So check pendengaran. Oh, mild hearing loss. Memang ada masalah mild hearing loss. Pakai hearing aid. Lepas pakai hearing aid, parent cakap dengan saya, boleh tak kalau tak pergi jumpa terapis lagi? Kenapa? Anak saya cakap, dah jelas. Alahai. So bila dia dengar clear, dia akan sebut clear lah. Itu yang penting, dapatkan pendengaran lah, ujian pendengaran dahulu lah. Anak mild autism umur 6 tahun banyak guna gesture dari perkataan bermakna. Oh, dia cakap dengan tangan. Itu je. Apa soalan dia? So jadi soalan saya ke atas. Tak faham. Oh, jadi okey, mungkin dia tanya apa perlu buat kalau anak umur 6 tahun dengan autism, lebih banyak guna kena latih dia bercakap lah, buat ayat lah, buat ayat panjang lah. Cuma bila dia rasa gesture tu lagi mudah dapat, daripada bercakap, dia takkan cakap. So dia akan rasa macam bercakap ni susah. Dah lah susah, nak kena fikir, nak kena sebut kan. Gesture lagi senang dan lagi cepat. So kenapa nak kena cakap? Sebab itu kan kadang setengah kanak-kanak dia lagi sukalah guna gesture berbanding bercakap. Sebab dia rasa bercakap ni susah. Kecuali dalam keadaan hidup dengan mati, dalam keadaan yang terdesak, bila gesture tak laku, boleh pakai bercakap. So kita kena start kurangkan gesture dan banyakkan cakap dan bagi galakkan lah. Selalunya kita nak
cakap dengan parents, kalau nak latih anak bercakap ni, kita kena model yang pertama. Yang kedua, kita kena puji setiap usaha yang dia berusaha untuk keluarkan suara dan bercakap tu. Kena puji. Sebab memang setengah budak sangat stres dengan bila saya cakap satu perkataan, asyik salah, asyik kena betulkan. Sebab dia baru berusaha nak keluarkan, baru nak try error, dah kena bang. So bang tak cakap. So ramai kanak-kanak yang macam ni, yang kita jumpa, dia kalau dengan speech therapist cakap sangat banyak. Kita boleh borak, kita boleh main, dia banyak cakap. Tapi kalau dengan parents, dia tak cakap. Sebab cara parents cakap dengan anak hanya, saya tanya awak jawab, bukan awak tanya. Kan? So, parents yang macam ni akan menyebabkan anak susah nak cakap dengan parents. Nanti lama-lama kita ingat anak kita tak boleh bercakap, sedangkan anak kita boleh je cakap. So kena check lah. Kita ada je jumpa yang selective mutism, dekat rumah tak cakap, kat sekolah bercakap. Sebab parents lah. Dia bila dia jadi trauma, dia effect benda tu automatik. Dan parents menangis bila dengar anak dia bercakap. Rupanya boleh, kan? Memang anak dia boleh siap. Boleh cakap English lagi masa tu. Jadi kalau ada masalah dari segi bahasa, masalah dari segi speech, apa kesan dia pada kognitif dan emosi bila anak ni semakin meningkat usia? Okey. Tu menarik tu soalan tu. Selalunya kita fikir bahasa ni lebih kepada cakap, kan? Lebih kepada, yalah, untuk kita bagi tahu satu. Tapi sebenarnya bahasa ni besar, komponen bahasa ni sangat besar. Kita kata komponen kognitif, komponen emosi, komponen sosial pun duduk dalam bahasa sebenarnya. So, bila kita kata efek daripada emosi pada sosial, meanings bahasa dia memang ada problem lah. Sebab itulah dia akan efek. So, kalau katakanlah dia nak bagi tahu emosi dia, tapi dia tak ada perkataan nak bagi tahu emosi, memang dia tak boleh nak keluarkan. Dia akan ada problem lah. Sama juga dengan contoh matematik. Dia boleh buat matematik simple, tapi kalau matematik tu perlukan, contohlah kita kata, boleh tak ambil setengah gelas air, dia susah nak ambil, atau ambil 3 biji ni, apa kan? So dia susah nak ambil bila melibatkan language. Nampak huruf, nampak nombor boleh, tapi language dia tak boleh. So actually matematik pun a part of bahasa juga. So bahasa ni sangat besar lah sebenarnya. So nak tak nak, kena latih bahasa tu dahulu. Sebab itulah last year yang saya kata, dorang punya research, apakah super tools yang parents kena ajar anak daripada kecil. Itu bahasa, language. Benda yang kita tak nampak ni adalah benda sangat-sangat power. So nak tak nak, parents kena ajar bahasa daripada kecil sebenarnya. Untuk maknanya untuk bagus akademik di kemudian hari, nak bagus dalam kehidupan harian di kemudian hari, dia kena ada bahasa daripada kecil. So itu kena masukkan bahasa. Macam kalau speech, saya selalu gunakan teori isi air dalam gelas. Kalau kita nak ajar anak keluarkan perkataan, untuk keluar, limpahkan air, kita kena masukkan dahulu. Maknanya, masuk kena banyak lah. Masuk dah masuk. Jangan expect untuk keluar. Sebab selagi dia tak penuh, dia takkan melimpah. So, nak bagi anak bercakap, usaha tu kat mak ngayah, bukan pada anak. Mak ngayah yang kena masukkan dahulu. Macam kalau kita belajar, kanak-kanak normal tadi bercakap pada umur 1 tahun, betul tak? Sedangkan pendengaran tu telah wujud sejak umur 20 minggu dalam kandungan. Maknanya kadang-kadang umur 20 minggu dalam kandungan dah start terbentuk dia punya organ pendengaran. So dia dah start dengar daripada dalam kandungan dah. Itu pun perlukan setahun dia dengar mak ngayah cakap baru ada first word. Betapa lamanya barulah dia melimpah, betul tak? Betul. So kadang-kadang bila kita katakan anak yang lambat ni, selalunya tak cukup parents masukkan bahasa kat anak dia. So kena cakap banyak. Macam kajian Hart and Risley tahun 95 kata
Oh, kanak-kanak 0 hingga 3 tahun perlukan 30 juta perkataan. Maknanya yang normal lah. Secara puratanya dia mendengar 30 juta perkataan. Banyak tau. Banyak. Maknanya katakan dalam 1 tahun tu 10 juta perkataan. Yang mana bila kita kira kan, kita kecil-kecil kan, satu hari dia kena dengar 17,000 perkataan. Oh, banyak tu. Cukup tak? Ini yang normal secara purata. Sebab tu budak-budak yang dah ulang tengok YouTube video yang sama tu tak boleh bercakap Dia bukan tak boleh cakap. Yelah, Dia boleh. dia tak cukup lah. Tak cukup words lah sebab dia dah ulang yang tu je. Dia boleh problem dengan YouTube ke screen ni. Dia boleh bercakap, ada setengah kan. Boleh bercakap, boleh gunakan perkataan. Tapi tak boleh nak communicate dengan orang. Okay. Sebab dalam YouTube semua tu tak ajar untuk turn taking. Macam saya kata tadi, benda paling penting dalam komunikasi ni dia mesti ada turn taking. 6 bulan tu dah start buat dah kan. So anak kita kalau tak ada turn taking, so dia tak dapat that language. Dia tak dapat nak komunikasi. So screen tak ada turn taking. Betul. Tapi kalau parents punya cara cakap dengan anak pun tak ada turn taking, sama je macam screen. Okay, itu duly noted. So kena, maknanya bila kita cakap dengan anak, kita kena berhenti dan tunggu anak respon baru kita jawab lagi. Kita teruskan lagi. Jangan cakap, tak berhenti. Tapi macam yang masa baby tu, yelah kalau baby yang normal dia akan babble, konon-konon bercakap jugalah. Tapi untuk anak yang umur 2 tahun, 3 tahun yang tak nak, masih tak nak bercakap lagi. So kita punya turn taking tu kita pause and then macam mana? Kita cakap. Sama. Kalau speech therapist akan ajar macam mana nak buat that turn taking. Ada banyak strategis kita guna untuk kita tunggu anak respon. Macam mana kita nak tunggu? Macam mana kita nak push dia respon lepas tu? So itulah yang kita ajar. Sebab kita tahu parents tak cukup macam mana nak buat ni lah. So kita ajar parents macam mana nak buat. Tapi parents kena practice lah, kena buat. Kadang-kadang kita tengok, lama dah pergi speech and then anak tak ada banyak improve. Tapi bila kita tengok parents punya skill pun tak improve, macam mana? Tak berubah. So dia punya keywords dia lah, nak anak berubah, parents kena berubah dulu. Baru anak berubah. Parents kena berubah. Macam tadi lah, isi air dalam gelas. Kita nak dia melimpah, kita kena isi. Betul. Isi banyak. Kalau kita tak isi, macam mana kita nak dia melimpah? Itu penting lah. Benda paling penting lah sebenarnya. Okay, soalan seterusnya. Bila seorang anak tu dianggap boleh discharge daripada SLP? Terapi? Ni soalan yang menarik ni. Sebab kalau hospital, sebab kita tak ramai speech, kadang-kadang bila kita punya target telah tercapai, kita discharge. Sepatutnya tak boleh lah. Sepatutnya bila dia dah habis, meaning kita dah dapat dekatkan jurang dia punya kemahiran tersebut. Maknanya kita dapat dia dapat sama macam kanak-kanak normal ke sebaya ke, baru kita discharge. Tapi kadang-kadang ambil masa yang sangat lama. So kita start dengan kita ada target, kita try target ni, kita ajar ni, capai target ni, so kita boleh discharge. Sebab kalau hospital tu memang sangat ramai. Nak dapat sesi pertama kadang-kadang 6 bulan kan. PKP lagilah. Saya dengar tahun depan pun hujung tahun baru dapat. So sangat sangat susah lah nak dapat sesi dengan speech therapist ni. Tapi kalau kata swasta boleh je sebenarnya. Nak dapat banyak mana, janji ada duit kan. Tapi kalau boleh je kalau jumpa macam, yelah, bukan semua orang mampu untuk spend untuk jumpa tiap-tiap minggu. So kalau paling yang kurang ni macam mana? Mungkin 3 bulan sekali ke? Apa? Saya ada parents yang saya kata jumpa 3 bulan sekali. Sebulan sekali pun ada. Tapi mereka ni datang jumpa speech bukan nak minta kita tolong anak dia. Bukan menterapikan anak dah. Kita dia nak tahu apa what's next. So bagi saya dah cukup puas hati dah. Nanti dia akan share video dia buat apa dengan anak dia. So bagi saya dah cukup puas hati dah. Sebab kita ajar parents memang parents yang buat pun.
Itu bagi saya tak ada masalah. Yang problem ni kalau jumpa seminggu sekali pun, tapi bila parents tak nak berubah, anak pun susah tau nak berubah. Betul. So kalau nak kata bila nak discharge, dia subjektif. Kalau hospital memang kadang-kadang tak discharge pun, tengok monitor je. Dan bila dia dah mula 7 tahun ke atas, biasanya diorang dah mula jarak sangat jauh lah, sebab bila 7 tahun kita akan, maknanya cikgu dah boleh ambil alih. Kan? Itu kalau speech kat hospital dia ambil lagi awal punya kanak-kanak lah. Meaning yang 2 tahun, 3 tahun, yang tu kita lagi utamakan berbanding yang 7 tahun. Oh, okey. Tapi kalau swasta tak ada masalah lah, pada umur berapa pun nak jumpa kan. Macam kalau saya dekat PDK, saya ambil je semua kes. Sebab kadang-kadang ada je parents yang tak dapat perkhidmatan tu di hospital. Walaupun anak dia ni perlukan speech therapist, tapi pasal pergi hospital je, jumpa fisio, jumpa OT, jumpa doktor, tak sampai-sampai kat speech. Okey. Sampailah anak dia besar. So, kalau kat PDK, kalau saya jumpa semua kes lah sebenarnya. Memanglah kita kata, yang bila dah besar tu, prognosis dia dah poor. Tapi, yalah, kita boleh tengok, kita boleh push lagi benda yang simple-simple. Mana yang boleh lah, mana yang mampu kita latih lagi. Paling kurang parents nampak, dulu saya nak tengok jumpa speech tapi tak pernah dapat pun. Apa ni? Okay, soalan terakhir. Soalan Puan Farah belum terjawab. Mana soalan Puan Farah? Farah. Selective mutism bila... ni tadi selective... Sekejap. Ada lagi soalan di atas ke? Kejap. Farah. Mana soalan dia? Tak ada. Tak, dia tanya tadi yang selective mutism untuk soalan ni. Selective mutism tu kena bincang lah kan dengan pihak sekolah sama ada nak apa? Exam dia semua tu kan. Sebab rasanya sekolah kita dah ada banyak pendidikan khas. Program pendidikan khas kita ada, actually dalam pendidikan pun kita ada pusat perkhidmatan pendidikan khas 3PK, yang mana ada speech, ada OT, ada psikologi. So diorang ni boleh bantu kanak-kanak yang kat sekolah yang perlukan orang kata perlukan bantuan dari segi terapi ke rujukan ke. So 3PK di setiap negeri tu boleh bantu mereka sebenarnya yang deal dengan sekolah. Sebab kalau kita orang dekat center ataupun kat hospital, kita tak deal dengan sekolah. Tapi bagus pendidikan khas ni, mereka ada diorang punya team diorang sendiri yang memang di sekolah. Untuk sekolah kan. Jadi kalau bukan di PPKI, mungkin boleh minta kaunselor untuk dapatkan 3PK punya nasihat lah kan apa untuk buat. Boleh. Sebab 3PK dia antara orang yang boleh buat untuk penempatan. Sebab mereka ada kepakaran untuk nak buat penilaian semua tu lah. Soalan terakhir, apakah nasihat Tuan? Nasihat tu dari tadi dah banyak dah selit-selit tu. Saya tukar sikit soalan. Jadi untuk ibu bapa yang nak tunggu pergi hospital kerajaan lama, nak pergi center swasta tiap-tiap minggu tak mampu. Adakah belajar online, just Google ataupun tanya ibu bapa lain adalah cukup tanpa penilaian SLP? Belajar untuk parents cukup. Meaning untuk skill parents. Tapi kalau nak untuk anak spesifik, memang kena buat penilaian juga. Sebab kalau jumpa speech ni, actually macam saya kata awal-awal tadi lah, domain bahagian pertuturan bahasa ni, komunikasi ni sangat besar, sangat besar. Dan banyak benda yang kita kena tengok sebenarnya dalam domain ni. Dan memanglah kita boleh ajar macam-macam. Cuma bila setiap anak ni dia berbeza, dia tak ada yang sama. Sebab itulah kita kena buat penilaian dan tengok spesifik apa problem dia kat mana, supaya bila kita buat latihan tu kena pada
yang memang yang dia ada problem, bukan orang kata macam kita main teka je lah. Boleh juga kadang-kadang teka betul dapat lah kan. Tapi teka salah lama lah baru kita dapat hasil dia, nak ubah dia. So it's better jumpa dulu speech therapist, dapatkan penilaian. Orang kata dapatkan dulu yang basic tu dulu, apa nak buat. And then bila dia ajar tu, buat je kat rumah. Buat sampai dapat. So next baru datang pun boleh. Kalau macam kita orang dekat swasta, kita tak ada masalah kalau parents nak datang, tekan bulan ni nak datang 2 kali sebulan, bulan depan nak buat 3 kali. Tak ada masalah. Kadang-kadang parents mula-mula susah sebab malu ke apa kan. So lambatlah dapat. So bila dia start, seronoknya, saya buat dan dapat, saya nak belajar lagi. So yang tu nak datang cepat, nak datang kerap, tak ada masalah. Sebab anak kita tu adalah, perkembangan orang cepat tau, sangat-sangat cepat. Kalau kita tak kejar, kita tak sedar pun dia dah besar. Kita tak sedar pun, nak masuk sekolah. Yang mana lagi banyak problem yang dia akan hadapi nanti. Macam saya kata kanak-kanak autism, kalau dululah, bila kita tak dapatkan komunikasi dia awal, masa kecil ni, dia umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, bila kehendak dia makin banyak, dia dah mula mengamuk, antuk kepala, gigit, sebab dia nak bagi tahu tu tak boleh. Kan? Dan lagi susah tau nak handle. Sebab frustration dia lebih lagi. Dia tak ada mode komunikasi, dia nak cakap dengan orang pun susah, dia nak bagi tahu apa dia nak pun payah. Kehendak dia makin banyak. So cuba awal, cuba banyak kaedah sebenarnya, macam katakan yang non-verbal, ada gestures, ada isyarat, ada PACS, ada boleh juga gunakan. Walaupun kita rasa macam susahnya nak pakai PACS ni, cuba je. Sebab memang banyak research kata PACS kalau kita buat awal-awal, nanti bila dia start rasa relax untuk communicate, dia dah tahu macam dia nak minta dengan mak, macam mana nak minta dengan ayah, dia dah mula relax. Nanti setiap kali kita buat PACS, kita cakap kan, nanti lama-lama dia akan banyak cakap. So banyak yang kata PACS bukan akan tak bagi anak bercakap, dia sometimes boleh bantu anak bercakap. Kalau tak, selalu parents cakap, takut kalau guna PACS ni nanti anak tak bercakap langsung. Kebanyakan itu yang selalunya kan. Guna PACS anak akan bercakap. Sebab dia menggunakan bahasa dengan cara lain sampai dia bersedia menggunakan speech. Dia senang kan, by the time ready dia dah. Dia nak cakap, dia nak berkomunikasi dengan orang, tapi problem dia ialah dia tak tahu macam mana. So kalau katakan kita introduce satu yang simple, yang relax, nak cakap ni susah. Sebab dia melibatkan banyak bahagian kat otak nak bercakap ni sebenarnya. Kan? So kadang-kadang kita bagi PACS ni just untuk initiate je, untuk dia boleh beritahu dia nak apa. Senang tau. Dia nak apa, dia ambil je gambar, dia bagi. Daripada dia nangis nak apa, tak dapat kan. So dia ambil gambar, dia bagi, dan dia rasa senangnya nak communicate. Dia mula relax dan dia boleh start communicate. Baru dia akan dengar apa yang kita cakap. Barulah nanti dia akan start belajar speech tu. Macam tu lah. Bila dia dah mula rasa, maksudnya dah ada trust, saya minta dan dapat. Kan? So nanti kita ajarlah sikit-sikit. Slowly kita ajar, bukannya terus paksa. Sometimes paksa ni kadang-kadang ada yang berjaya, tapi banyak yang tak berjaya. Yelah, sebab kita punya goal kadang-kadang bukan mengeluarkan suara. Komunikasi tu pun penting juga kan, nak tunggu. So itulah. Itulah, kalau jumpa dengan speech therapist, kita dapatlah cadangan yang lebih tepat, lebih spesifik. Yes. Jadi target pun ada kan. Sebab kita pun, kalau mak ayah ni kita just kata nak anak kita bercakap, tapi yelah tak ada goal, tak ada ni pun susah juga kan. Betul. So sebelum kita mengakhiri program ni, dah lebih masa ni. Okay, macam mana kalau ibu bapa nak dapatkan perkhidmatan Cik Syarul? Kita still buka walaupun PKPB, sebab kita buat one to one. Dan ada je group yang buat intensif, tapi kita punya intensif pun 2 jam tu pun kita dalam grup yang kecil,
dan memang bilik kita, maknanya sejam bilik lain lah. Tak adalah duduk lama satu tempat. Sebab kita ada yang one to one dan juga group, meaning yang physical activities. Sebab kita ada OT dengan speech. Tapi yang one to one, yang biasa punya macam terapi one to one biasa, satu jam tu still berjalan lah. Cuma kita by appointment dan kita control bilangan dalam center lah. Kita tak nak terlalu ramai lah. So boleh buat appointment untuk buat temu janji, penilaian dahulu. Lepas tu barulah plan untuk terapi tu macam mana. Sebab kita dekat SI Ori, saya ada 4 speech therapist termasuk saya yang full time. Kita ada seorang yang part time hari Sabtu. Yang part time ni selalunya untuk stroke, untuk adults dan swallowing lah. Dan kita ada seorang OT, occupational therapist yang sangat berpengalaman. Dan kita ada 3 guru intervensi yang akan bantu dalam grup terapi lah. So kita ada ramai speech sebenarnya. Itulah rasanya macam lebih ramai daripada di hospital kerajaan je. Tak semua. Kalau KL. Yalah, sebab 4 ni dah. So actually bagus bila kita ramai ni kita boleh bincang. So kita orang ni suka bincang kes. So setiap hari ada kes apa kita akan bincang supaya kita fokus lah. Kita nak ajar apa lagi nak buat, ada cara lain ke. So tu penting. Bagi saya memang seronok lah. Dan saya cadangkan kalau parents jumpa speech, siapkan, maknanya bawa buku, catatan, siapkan soalan. Maknanya gunakan masa yang 1 jam tu dengan betul-betul bermanfaat. Jangan mengharapkan magic. Memang tak ada magic. Dia memang, saya kata tadi, parents kena berubah baru anak berubah. Maknanya yang ada dekat internet tu, media sosial, gula-gula ke, coklat ke, susu ke, makanan ke, yang tu semua tu tak akan efek pun pertuturan. Kalau kita belajar pasal speech, pasal otak, memang tak ada efek. Sebab dia kena juga belajar dan kena ajar dia cakap lah. Kalau nak ajar dia anak bercakap, yang lain-lain tu tak ada efek pun. Kena banyak bercakap, kena berubah supaya, yelah macam, sebab saya ingat masa kita kecil-kecil dulu kan, mak ayah kita suka bertanya. Jadi kita membesar dengan keadaan macam sentiasa dalam assessment, tanya apa. Kan macam, ini apa kan. Dia tak ada peluang untuk anak tu sendiri nak bertanya soalan. Jadi mungkinlah kita perlu berubah lah. Tapi kalau dengan speech, selalu kalau saya ajar parents, first saya nak ajar parents macam nak cakap dengan anak. Cakap dengan anak kan. Tanpa tanya soalan. Kan, sebab naturally ibu bapa Melayu kita daripada dulu memang banyak bertanya. Kan, kita test anak kita tahu ke tak. Sentiasa anak tu dalam kena test je. Yang tu sangat susah lah. Parents pun, bagi parents, nak buang tanya tu sangat-sangat susah. Tapi kalau nak ajar anak, macam saya ulang yang tadi tu, isi air dalam gelas tu, kalau kita tanya, meaning dah melimpah. Kalau kita nak tanya, pastikan kita isi penuh dulu. Ni tanya je. Tanya je memang, tin kosong memang tak boleh buat apa lah. Gelas kosong tak keluar lah. Dan dia akan efek anak sebab dia tak boleh nak jawab. Dia akan efek diri dia. Sebab dia tak boleh nak jawab. Orang akan tengok, memang saya tak belajar, macam mana saya nak jawab? Kan? So expectation parents tu menyebabkan anak malas nanti nak cakap. Cakap pun salah, so tak nak cakap lah. Itulah. So sebab tu bila kita ajar parents macam mana nak cakap dengan anak tanpa anak rasa kena cakap. Maknanya terpaksa bercakap. Kita akan latih macam dalam keadaan relax. So nanti dia akan keluar lagi banyak dan lagi banyak. Yang tu penting lah. Skill tu penting. Yang tu saya nak parents cuba dapat that skill. Tapi yelah, spesifik pada anak lah. Sebab skill ni pun bukan boleh bagi banyak dan pandai banyak terus, susah juga. Sebab dia spesifik pada anak dan slowly build anak tu punya pertuturan lah dengan bahasa. Jadi kalau untuk nak hubungi center Mr. SI ni, kita tengok di Facebook SI Ori tu boleh? Ya, boleh. Ada. Dekat ada page SI Ori Terapi pun boleh.
Okay. So saya ada ramai staff, ramai speech. So diorang memang boleh jawab lah. Okay. So, tapi di mana tadi? Kita lupa nak cakap dekat mana center SIO Therapy ni tadi? Dekat ulang balik di Prima Prima Samudra, Batu Cave. Berhampiran dengan kalau Giant Batu Cave tu di belakang. Giant Batu Cave. Dia kedai-kedai tu dia tingkat 1. Nampak Speedmart bawah, di atas lah. So macam sekarang ni untuk PKPB, kita kalau macam ada parents daripada luar daerah, boleh ni ke dengan surat daripada center? Boleh cross ke? Boleh so kan? Kepada parents yang ada appointment, ada temu janji, kita akan bagi surat. Memang tak ada masalah lah sebelum ni untuk mereka. Tapi so surat bukan orang Batu Cave je lah. Ada nama. Pukul berapa, hari apa. Tak adalah macam bila dapat yang surat je, bila-bila masa boleh keluar, tak lah. Kita memang akan spesifik tulis nama, pukul berapa appointment tu, pada hari apa lah. Online session ada? Tak ada? Online kita ada juga. Kita open je untuk online sebenarnya. Cuma tak banyak. Kebanyakan parents yang ada anak yang ada masalah pertuturan bahasa ni, kebanyakannya lagi suka yang hands on, tak suka online sebab susah nak handle anak kan. Kita ada buat juga. Tapi macam yang gagap, yang memang kebanyakan budak tu boleh duduk depan komputer. Boleh fokus, boleh. Tapi mungkin akan berubah kot sebab COVID ni kan. Kalau makin lama kan mungkin. So sebab saya tengok kita banyak je buat online dengan dekat luar. So actually speech therapist kat Malaysia dah banyak yang buat online pun. Even student pun sekarang dah buat online terapi je. So parents kena start lah. Which is bagus sebenarnya bila online terapi, parents kena buat. Kan. Parents yang kena buat, itu yang best sebenarnya. Mungkin mula-mula first time kita buat penilaian face to face, dan lepas tu boleh kan, boleh online appointment. Menarik juga online tu. Best lah sebenarnya. Kalau macam hari ni okey lah. Kalau macam semalam yang kita cuba susah sikit lah. Bergantung pada line lah. Bergantung pada line. So, terima kasih banyak-banyak Mr. SI. Banyak sangat sharing hari ni tentang speech delay dengan autism tu macam mana, pentingnya penilaian, cara nasihat-nasihat untuk ibu bapa nak galakkan lagi anak bercakap, galakkan lagi perkembangan pertuturan anak, dan kesan-kesan kalau masalah pertuturan ni berlarutan. Sebab yalah, kita pun semua ibu bapa, kita nak yang terbaik untuk anak kita, dan tak kira umur berapa pun, selagi kita sebagai ibu bapa ni nak melihat anak kita berkembang. Bukan kata EIP level je sampai umur 6 tahun dah masuk sekolah dah tak payah fikir terapi. Tak juga. Kita sentiasa nak cuba membantu perkembangan anak-anak ni lah. Dari segi sebab kata Mr. SI tadi, bahasa tu penting untuk anak-anak ni, ialah nak belajar. Sebab darjah 1 pun soalan matematik sebenarnya banyak sangat menggunakan perkataan. Saya nampak anak saya bila dia tak boleh faham bahasa Melayu, matematik dia tak boleh buat dah sebab dia tak faham. Nombor faham tapi perkataan tak faham. Jadi itulah. Terima kasih banyak-banyak dari pihak Autism Malaysia kepada Mr. SI kerana sudi meluangkan masa. Kita janji 1 jam, dah lebih, dah nak dekat 2 jam dah. Terima kasih juga kepada semua penonton kita hari ni. Sekarang 47 orang, dan video ni kita akan convertkan kepada YouTube video dan kita akan share lah supaya kepada ibu bapa yang tak bersempatan untuk bersama kita malam ni dapat lihat jugalah perkongsian kita pada hari ni. Okay. So saya pun ucapkan terima kasih lah kepada Autism Malaysia sebab jemput saya kan. Terima kasih banyak, itulah. Berusaha bersungguh-sungguh supaya benda ni jadi. Walaupun semalam macam takut tak jadi. Sebab kita faham ibu bapa bila keadaan COVID ni kan, kita tak boleh keluar. Anak-anak sentiasa dengan ibu bapa di rumah. Macam-macam beri lebih tekanan lah. Betul, dengan semalam ada isu tak ada air lagi. Kita cuba untuk bagi support pada ibu bapa dari segi memberi beri input. Sebab macam kami, anak saya baru 11 tahun, 9 tahun. Tak adalah lama dalam bidang autism, tak adalah lama lagi. Tapi kalau boleh kami nak ibu bapa yang baru, anak masih kecil lagi ni, dapat faham apa yang kami ambil masa bertahun-tahun untuk faham. Tapi kalau dapat faham lebih awal, dia akan jadi lebih senang lah untuk kita buat planning kan.
So itu yang kita nak lah. Kalau kesian sebab selalu parents bila pergi jumpa terapis pun hantar and then tak sempat nak bertanya banyak sebab tak tahu, tak terfikir nak tanya apa, tak tahu nak apa, nak peranan macam mana ibu bapa bila hantar anak ke terapi tu. So itu yang kita, yalah macam nasihat Mr. SI tadi, sediakan video, sediakan buku nota kan. So benda-benda tu menjimatkan masa dan banyak memberi manfaat lah kepada kami bila nak dapat ini sebab yalah kalau pergi swasta tu kosnya banyak lah kan. Jadi kita tak nak lah. Kalau pergi hospital Kak Jam pula masa dia suntuk. Mungkin kadang-kadang tak sampai sejam pun. Jadi itulah kita nak impact yang banyak dalam masa yang singkat sebab anak makin besar. Anak kejap je anak lahir tiba-tiba dah 7 tahun dah masuk darjah 1. Kejap sangat. Macam tadi bila ada puan cerita pasal diagnosis berubah-ubah pun benda tu macam kejap je. 3 tahun gini, 5 tahun gini. Dia kan kita tak boleh tunggu tapi InsyaAllah kami harapkan dengan perkongsian ni dapat membantulah sikit sebanyak ibu bapa dalam Autism Malaysia ni sebab Mr. SI tahu ada berapa ribu dalam grup kita sekarang? Ada berapa? 90 lebih kan? Ya, 90 lebih dah. 90 lebih ribu dah. Itu yang kita cubalah beri sikit manfaat kepada semua. Lah, InsyaAllah dapat ganjaran di dunia dan akhirat untuk kita semualah. InsyaAllah. Okay. Terima kasih banyak-banyak Mr. SI. InsyaAllah mungkin dalam nanti kita akan jemput lagi untuk topik yang lebih detail. InsyaAllah boleh. Kan? Boleh contoh yelah sebab banyak lagi ni macam Mr. Esa cakap lah tadi speech delay je berapa ini tak sentuh non-verbal lagi tak sentuh PAC, AAC apa semua lagi ni so insyaAllah lah sebab saya pun pilih tengok Mr. Esa ni kira otai lah sebab mengajar speech therapist lain so saya rasa macam ni orang lama ni mesti banyak yang boleh dikongsi. So, terima kasih banyak-banyak kepada semua. Terima kasih. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam episod 5. Nanti kita akan share tajuk apa yang akan kita bawa nanti. Okay. Terima kasih Mr. SI. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.